Salam sejahtera, saya Nurul. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai tokoh pemikiran Melayu yang hebat Muhammad Kamal Hasan. Mari kita melukan dengan kehidupannya pribadi dan resume akademiknya. Nama penuh beliau ialah Muhammad Kamal bin Hasan. Dilahirkan pada 26 Oktober 1942 di Pasir Mas, Kelantan dan meninggal dunia pada 23 Februari 2023 pada umur 80 tahun. Tempat lahirnya yang kaya dengan budaya Islam telah meletakkan asas kukuh untuk pencapaian akademiknya. Selama hidupnya, beliau dianugerahkan banyak gelaran kehormatan. Pada tahun 2006, beliau mendapat gelaran Tan Sri. Pada tahun 2011, dianugerahkan Profesor Ulum Malaysia, dan pada tahun 2018, Universiti Islam Antarabangsa menganugerahkan gelaran Profesor Emeritus sebagai penghargaan atas jasanya. Perjalanan akademik beliau sangat cemerlang. Pada tahun 1965, beliau menyelesaikan sarjana dan pengajian Islam dengan kepujian di Universiti Malaya. Kemudian beliau melanjutkan pengajian sarjana di Universiti Columbia, Amerika Syarikat, memperoleh sarjana sastra, sarjana falsafah, dan akhirnya doktor falsafah pada tahun 1975. Kerjaannya juga mengesahkan pada tahun 1979 bergabung dengan UKM sebagai Ketua Jabatan Asas dan Falsafah Islam. Pada tahun 1983, menyertai IIUM mengasaskan College KIRKHS dan menjabat sebagai dekan. Pada tahun 1998 sehingga 2006 menjadi rektor IIUM. Setelah bersara pada tahun 2018, beliau masih aktif sebagai pengerusi AKAIM dan profesor tamu di Georgetown University. Sekarang saya menyerahkan pangku kepada Mawar untuk menjelaskan sistem ideologi teras beliau. Terima kasih dulu, saya Mawar. Sekarang mari kita
Aristoteles sistem ideologi teras mutu dalam hasil yang terdapat dalam PPT. Terutama ismisasi perketahuan. Kesan ini mengajak integrasi mental antara ilmu wahyu Islam dan ilmu manusia, sosial dan sains modern. Ia memicu dualisme antara ilmu sekular dan agama dengan takwil sebagai teras. Beliau menentang sekularisasi pengetahuan, mengatakan ilmu harus melayani moral manusia dan keadilan sosial. Paradigma embodinya ialah wahyu dan akal seimbang memberikan sokongan untuk permodernan dunia Islam. Kedua konsep pendidikan lama dan alami berasal dari ayat Al-Quran. Ini mengatakan pendidikan perlu lama, toleransi dan tanggung jawab sosial. Tujuan adalah menuju ihsan kamil individu yang cerdas agar dari paling moral di IIUM. Beliau menerapkannya dalam pendidikan budi budaya, menarik pelajar dari seluruh dunia dan menjawabkan program perkhidmatan masyarakat. Ketiga, modernisasi Islam dan warseginya jalan pergegahan ideologi ini memandang ekstremisme dan konservatif mengusulkan dialog antara pemikiran Islam dan modernisasi. Beliau menekankan jalan berkembanglah secara mental, tetapi kebanggaan modern bermodalnya sesuai dengan konteks budaya Nusantara yang lebih toleran. Ini adalah tiga ideologi teras beliau yang silang terhubung. Selanjutnya, Sharifah akan menjelaskan alam pendidikan dan pembinaan institusinya. Terima kasih Mawar, saya Sharifah. Sekarang saya akan bicara amalan pendidikan beliau dan karya pentingnya. Pertama, amalan pendidikannya dan pembinaan institusi di IIUM
sebagai peneliti pengasas AIUM. Beliau menulis dokumen konsep asas, menetapkan Islamisasi pengetahuan sebagai jiwa universiti selama menjabat rektor. Beliau menaikkan AIUM menjadi standar global pendidikan tinggi Islam, menjalin kerjasama antarabangsa dengan banyak universitas terkenal. Codex KIRKHS yang beliau asaskan juga menjadi model dunia untuk integrasi agama dan ilmu manusiawi. Dalam pelaksanaan konsep pendidikan, beliau merancangkan kurikulum yang menggabungkan Al-Quran dengan disiplin modern mencapai cerdik agama dan keupayaan profesional. Beliau juga mengarahkan budaya akademik rendah hati dan inklusif, mengumpulkan ramai bakat yang terbesar di Asia Tenggara dan dunia. Kedua, karya penting dan pengaruh akademik. Beberapa karya beliau yang berpengaruh ialah Ensiklopedia Malaysia, Agama dan Kepercayaan yang Sistematik, Merangkumi Lanskap Multidiri, Identiti Malaysia, Krisis Identiti Islam yang analisasi masalah identiti Muslim dan globalisasi dan pendidikan Islam dan dialog tamadun yang membicarakan peranan pendidikan dalam pertukaran budaya. Pengaruhnya menjangkau pendidikan stratus dan antarabangsa. Karyaan beliau menjadi buku teks di banyak universiti. Konsep Islamisasi pengetahuan diadopsi secara global dan beliau membentuk paradigma baru pengajian Islam Asia Tenggara. Seterusnya, Hariza akan berkongsi sumbangan sosial dan warisannya. Terima kasih Syarifah, saya Hariza. Akhirnya, mari kita lihat sumbangan sosial. Wadah berbakti dan warisan Mo Kamal Hasan. Pertama, sumbangan sosial dan wadah berbakti beliau adalah penggerak dialog tamadun, aktif dalam aktiviti pertukaran antaragama untuk menjaga hormati masyarakat Malaysia. Multikultural, beliau juga menjadi berunding dasar bagi kerajaan dalam bidang agama dan pendidikan dan menyebarkan ideal Islam moderat untuk menentang. Wadah beliau sangat menginspirasi, rendah hati dan pragmatik, mengamalkan apa yang diajarkan dan merupakan pelajaran sepanjang hayat.
Kedua, status sejarah dan warisan-warisan. Sejarahnya beliau ada jembatan antara pemikiran Islam tradisional dan modern. Modern IIUM yang beliau asaskan menjadi contoh Universiti Islam Dunia. Warisannya terdiri dari 3 bahagian. Warisan ideologi, konsep Islamisasi, pengetahuan dan pendidikan, rahmatan, mempengaruhi reformasi pendidikan Islam global. Warisan institusi IIUM terus menjadi platform untuk mewarisi pendidikannya, warisan rohani, budaya akademiknya yang rendah hati dan mencari kebenaran menjadi contoh untuk sarjana masa depan. Kesimpulannya, Muhammad Hasan adalah tokoh besar yang menggabungkan ilmu dan amalan untuk membentuk tamadun Islam modern. Warisannya akan terus hidup dan memberi inspirasi. Itulah paparan dari kumpulan kami. Terima kasih atas perhatian Anda.